don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Anwar Ibrahim. Pihak kita apa dia cakap? Menantu Muhyiddin tak perlu lari jika tak bersalah dakwaan rasuah. Kita baca detail sikit. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengulas tindakan SPRM yang sedang mengesan dua individu, termasuk menantu kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Beberapa media di tempatan metik, Anwar berkata tiada sebab untuk seorang melarikan diri daripada siasatan jika dia yakin dirinya tidak bersalah. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Tiada sebab untuk seseorang itu melarikan diri dari siasatan jika individu itu tidak yakin, jika individu itu yakin dia tidak bersalah. Ini ditujukan kepada menantu Tan Sri Muhyiddin yang dilaporkan oleh SPRM. Dua orang itu tak dapat dihubungi dan mereka katanya telah pun berada di luar negeri dan tidak kembali. Jadi menurut Anwar Ibrahim, kerana terlampau banyak kes rasuah yang terpalit dengan Perikatan Nasional, jadi maka PAS dan Bersatu tidak seharusnya menggunakan slogan pentadbiran bersih. Bersih tu tak ada, sebab hari ini kenyataan SPRM katanya bahawa menantu calon Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dah lari. Mana boleh? Kalau ada bukti siasat, dia SPRM mendakwa. Kalau rasa tak salah, pertahankanlah diri. Ini bukanlah satu contoh yang baik. Tu sebab ada luar negeri takut disiasat. Jadi kata Anwar Ibrahim, Perikatan Nasional kena jagalah hal ini. Kerana jumlah wang yang dikaitkan dengan rasuah itu banyak. Soal bersih itu, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional tak boleh guna. Sebab mereka menyelogankan dalam kempen-kempennya sebagai parti bersih, dan berintegriti. Sedangkan katanya Bersatu, PAS dan PN tak boleh menggunakan ini kerana telah terpalit dengan rasuah. Demikian katanya. Semalam SPRM telah pun mengesan saudara, dua lelaki bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Ini bukan saja, malahan saya mendengar kenyataan Dr. Mazli. Dr. Mazli punya kenyataan lagi hebat saya. Berhubung tentang bagaimana syarikat yang berbilion ringgit saya. Misteri.net ini juga saya rasa akan terbongkar. Saya merasakan bahawa Dr. Anwar Ibrahim dia serius nampaknya. Sebab itu dalam kenyataan yang terbaru, Yang Amat Perdana Menteri mengatakan beliau mahu memastikan mana-mana pihak yang terlibat dengan sebarang kes penyelewengan dana negara akan dihadapkan ke muka pengadilan dan mereka sewajarnya menerima hukuman yang setimpal. Dan beliau selaku Perdana Menteri akan memastikan agar pihak berkuasa dapat menjalankan tugas penguatkuasaan dengan baik dalam memburu mereka terlibat. Bukan atas dasar kerana dendam. Sebaliknya, beliau tidak dapat memaafkan tindakan mereka yang mencuri wang rakyat di saat mereka sedang berdepan dengan situasi sukar. Waktu rakyat sukar, mereka mencuri wang rakyat. Itu kenyataan Dr. Anwar Ibrahim. Jadi, soalnya kata Dr. Anwar Ibrahim, hari-hari mereka aibkan, fitnahkan, malukan dirinya. Dia boleh maafkan. Sebab katanya, hari-hari aibkan, fitnah dan malukan saya, tekan isteri dan anak-anak saya, akan tapi semua itu saya maafkan. Kerana saya tak ada masa nak jaga cerita lama. Saya cuma mahu jaga negara. Sebab itu saya ingatkan kepada petani, kepada pekebun, nelayan bahawa ini adalah soal wang negara. Hak rakyat tidak boleh digunakan untuk mengkayakan mereka. Itu kenyataan Yang Amat Perdana Menteri. Jadi katanya ketika kamu ada kuasa, kamu ambil tanah, kamu ambil balak, nadir bumi, kamu curi saham, ambil kontrak, ambil hak rakyat, saya tidak akan maafkan. Dan saya akan kejar kamu dan saya akan minta supaya pihak berkuasa tangkap dan dakwa serta masukkan kamu ke dalam penjara. Saya nampak, saudara terus terang saya katakan, Yang Amat Berhormat dan Sultan Anwar Ibrahim kali ini benar-benar serius untuk memerangi rasuah. Sebab itu beliau menempelak tindakan pihak-pihak tertentu yang didakwa mahu mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan kerana dengan mengaitkan namun mengabaikan nasib rakyat sewaktu mereka berkuasa. Katanya apabila kamu berkuasa, kamu jadi Perdana Menteri, kamu jadi Menteri Kewangan dan Menteri-Menteri kaya-kaya yang berlebihan. Apabila Suruhanjaya penjaga rasuah menangkap,
mengatakan bahawa kerajaan salib. Sekarang ni pula SPRM cari seorang menantu mantan Perdana Menteri yang lari keluar negara katanya. Bayangkan, kamu ambil beratus-ratus juta, SPRM siasat, panggil ke mahkamah, kamu lari pula. Keluarga kamu ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri kononnya. Jadi walaupun tidak menyatakan secara jelas, namun kenyataan yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim itu saya yakin adalah merujuk kepada laporan SPRM yang sedang mengesan dua individu bagi membantu siasatan dalam kes rasuah saudara. Baik. Hari ini itu apa yang saya lihat menjelang pilihan raya ni. Selepas 12 bulan saya, sebab itu kita dengar bersusun-susun lah. Saya jangan marah pada saya cuma saya Edi Tahir, menantu bakal lari tak nak tanya ke? Saya tak mau bertanya. Soal itu biarlah mereka menjawab dengan pihak berkuasa. Tapi saya melihat kesungguhan Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk memenangi Dewan Undangan Negeri di Jelapang Padi di Kedah ini saya lihat berdasarkan kenyataan-kenyataan beberapa penganalisa politik yang mereka melihat ada gambaran positif. Penganalisa politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, katanya antara faktor yang membuat Kedah menjadi rebutan adalah kerana statusnya sebagai swing state. Memang benar saudara, Kedah sekarang dulu pun lepas pilihan raya yang ke-14 saudara, kena ingat pilihan raya di Kedah hari ini ia adalah inherit atau penerusan kerana musim pilihan raya umum yang baru lalu 6 buah negeri ini tidak melaksanakan pilihan raya serentak. Jadi kali ini, jadi sekarang ini mereka melihat, para penganalisa melihat bahawa Kedah ini boleh menjadi swing state, negeri yang boleh berpindah sokongan daripada A pada B, B dan C, kerana dalam pilihan raya 14 dulu Kedah PAS cuma dapat 15 kursi. Cuma 15 kursi saja saya. Sedangkan untuk mentadbir negeri Kedah mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 19 kursi. Itu gambarannya. Sebab itu sekarang ni Kedah begitu tertekan pimpinan yang ada sekarang ini untuk mempertahankan kedudukan di Kedah. Baik, saudara, mungkin anda ingin tahu sebab ini sebentar lagi saya nak pergi ke Gombak. Jadi sebelum saya menghantar laporan, melihat sendiri, perlu saya melaporkan. Saat ini saya melihat, saya jujurnya saudara, dari segi kedudukan, ini laporan saya bukan bohong saudara, laporan saya terima, dan saya nampak amat sukar. Amat sukar, sekali lagi saya katakan, amat sukar Perikatan Nasional menembusi kubu kerajaan Selangor ini. Walaupun mereka kata ubah Selangor, pujuk rakyat sebagai, amat sukar saya nampak. Dan kerana saya cuma berdasarkan hanya kepada sokongan, okeylah kita ketepikan dulu sokongan daripada keadilan. Keadilan saya bila datang mencurah-curah lah. Kita lihat, saya lihat kalau nak ada pun pertarungan yang sengit antara UMNO dengan PAS. Sebab saya merasakan bahawa Parti Bersatu bergantung pada sokongan Parti PAS, sokongan pengundi-pengundi PAS. Kerana Bersatu sendiri tidak mempunyai kekuatan di Selangor. Dan dia kalau bergantungan pada PAS cuma di 10 buah kawasan saja, 10 Dewan Undangan Negeri, iaitu di Sungai Tawa. Kerana di Sungai Tawa PAS dapat 3,997, PKR 3,991. Persaingan sengit. Tetapi jangan lupa UMNO Barisan Nasional ada 6,000. Itu keadaan saya. Begitu juga di Sungai Burung. Sungai Burung PAS ada 6,411 dan PKR ada 5,323. Itu pertarungan kalau dikatakan PAS dengan PKR saja saya di Sungai Burung dan Sungai Tawa. Sementara itu di Gombak Steel, Taman Templar saudara. Ini kita tak campur lagi. Saya akan bagi tahu kadar kedudukannya saudara. Untuk Taman Templar, Barisan Nasional dulu dapat 6,985. PAS ada 10,000. Itulah modal yang ada. Kalau bertembung dua antara UMNO Barisan Nasional, kedudukannya memanglah memihak pada PAS. Tapi jangan lupa PKR tu dengan 14,000 ada kat situ saya. Begitu juga ada di Gombak Steel. Gombak Steel Barisan Nasional ada 11,113. PAS ada 11,755. Ini tak masuk keadilan ya saya. Jangan campur keadilan dulu. Di Teratai, BN ada 4,728, PAS ada 5,028. Ini seandainya kalau dua ni bertembung saya. Ya. Di Kajang
PAS ada 8,300, UMNO Barisan Nasional 7,097. Begitu juga di Malakung, walaupun kawasan itu majoriti pengundi Cina, pengundi Barisan Nasional ada 5,800, PAS ada 6,230, Selat Kelang 9,949 dan PAS ada 11,766. Begitu juga di Kota Kemuning, banyak saya PAS ada 6,978, UMNO Barisan Nasional cuma ada 4,601. Ini tak campur daripada undi daripada keadilan. Sekejap lagi saya akan baca bagaimana kedua keadilan. Begitu juga di Sejangkang. Sejangkang dulu PAS menang. Satu-satunya calon tunggal daripada parti PAS di Sejangkang dia dapat 12,688. UMNO cuma ada 10,420. Itulah 10 kawasan kalau pertembungan antara UMNO dengan PAS. Tapi kalau kita lihat di Sabak Bernam, saudara, di Sungai Tawar jumlah pengundi ada 20,000. Saudara, PKR ada 3,900. UMNO dapat 5,400. Dua campur situ ada 8,000, 9,000. PAS cuma ada 3. Saya melihat saudara dari segi data-data bahawa kedudukan mereka calon daripada Perikatan Nasional dia tak sampai pun 50%. Tidak sampai 50% daripada gabungan antara UMNO Barisan Nasional dan Parti Keadilan. Saudara, begitu juga di Sabak. Kursi Sabak, dia kawasan Sabak Bernam ni, saudara. Pengundi 31,000. Sedangkan waktu dulu UMNO PKR dapat 6,981. BN ada 6,851. Campur dua ada 12,000. Ya? Dan PAS memang ada kawasan di situ ada 6,000. Agak menarik untuk kita lihat nanti saudara untuk kursi N2 di Sabak. Di Sungai Panjang Barisan Nasional ada 10,000, PKR ada 8,000. PAS ada 6,000. 18 dengan 6,000 saudara. Di Sekincan, ini Ng Sui Lim ni memanglah seorang Tionghoa yang boleh berbahasa Jawa saudara. Dia dulu dia dapat 7,863. Pengundi ada 23,000 dan Barisan Nasional ada 5,000. PAS cuma ada 2,300. Di Ulu Bernam, kawasan ni dulu waktu UMNO Barisan Nasional bertanding, Datuk Rosni Soha dia dapat 8,000. PKR ada 8,000. PAS cuma ada 2,500. Jadi kalaulah bersatu bergantung pada PAS pun sukar, ya saudara. Begitu juga di Kuala Kubu Baru, memanglah kawasan itu kawasan yang didominasikan oleh DAP. Waktu pilihan lepas dia dapat 14,000, Barisan Nasional ada 6,900. Situ aja dah ada 21,000. Sedangkan PAS dalam 2,300. Batangkali Parti Keadilan ada 21,000. Barisan Nasional ada 13,000. Campur dua tu ada 34,000. PAS ada 7,000. Ini kawasan-kawasan yang saya kata begitu. Sungai Burung, saya nampak Sungai Burung sukar lah. Tapi PAS adalah pengaruhnya 6,400 berbanding dengan UMNO. UMNO cuma 5,300. Tetapi bila datang undi daripada Parti Keadilan, Keadilan ni saya melihat gambaran saya dapat warga Keadilan mereka tak berganjak. Bahawa kalau 8,741 tu kekal lah 8,741. Saudara. Dan UMNO ada 5,300. Kalau campur dua ada 13,000. Sedangkan PAS cuma ada 6,000 modalnya saudara. Di Permatang PAS PKR ada 9,000. Barisan Nasional ada 8,000. PAS cuma ada 2,000. Di Kuala Selangor, saudara, di Bukit Melati di Bukit Melawati, PKR ada 10,000, Barisan Nasional ada 8,000. PAS ada 3,000. Di Ijuk pengundi 30,000. Tapi PKR ada 8,000, UMNO Barisan Nasional ada 6,000. Kalau nak bergantung pada PAS cuma ada 3,900. Begitu juga di Jeram. Ya, saya di Jeram saya merasakan Datuk Yahya Ibrahim calon Barisan Nasional selaku ketua bahagian. Sebab ini dulu kawasan ini kawasan PKR. Ditanding oleh Saudara Muhammad Syahid Rosli. Dia dapat 7,087. UMNO Barisan Nasional 5,800. Jadi kalau campur dua ada 12,000. PAS cuma ada 4,300. Begitu juga saudara di Kuang, di Rawang, dan saya nak tengok di kawasan di Sejangkang, saudara. Mari kita tengok dulu di Gombak Setia dulu, saudara. Di Gombak Setia macam mana saya katakan dulu tadi, saudara, bahawa PAS dia ada 11,754. Itu modal untuk Parti Keadilan, Parti Perikatan Nasional. UMNO itu hari dapat 11,113. Kurang, lebih kurang 500 berbanding dengan PAS. Tetapi kalau datang daripada PKR punya sokongan,
ada 25,000 saudara. Kalau 11 campur 25 ada 36,000. Kerana di sini pertandingan antara mantan Sisepotik Azman Ali dan bertemu dengan Sisepotik Presiden UMNO Datuk Seri Megat Zulkarnain Omar Tin. Kalau ini berlaku secara campuran dua tu, saya rasa sukar, amat sukar untuk Hilman Irham mengekalkan kuasanya di situ saudara. Di Hulu Kelang ini menarik juga saudara, kerana Azmin bertanding di situ. Banyak orang mengatakan bahawa inilah tempatnya berakhirnya mungkin karier politik Azmin Ali. Kerana Syahri Sugib daripada Amanah dulu, dia dapat 25,746 saudara. Dan UMNO sendiri ada 10,397. PAS cuma ada 7,573. Itu saya melihat bahawa ini agak menarik di kawasan Hulu Kelang, bagaimana mampu Azmin untuk mencari lebihan undi daripada UMNO dengan Amanah ataupun Pakatan Keadilan, Pakatan Harapan. Dia 25,746 dan Barisan Nasional 10,000. Dia campur dua saja ada 36,000 saja. Sedangkan PAS cuma ada 7,000. Saya jadi compare sebagai perbandingan itu begitu ketara sekali. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Betul lah seperti Pik Mat cakap. Kalau dia tak bersalah, tak perlu lari balik lah. Ini keluar kenyataan daripada luar negara kita baca hari ni. Kata dia tak nak lari lah. Satu SPRM pula cakap, kalau tak lari, kalau betul-betul tak lari, baliklah. Senang cerita, tak payah dua cerita lah. Baliklah kalau rasa tak bersalah, tak payah nak lari. So, pada rakyat yang berada di atas pagar, undilah kerajaan perpaduan demi kestabilan negara kita. Kita tengok barang-barang pun dah mula turun. Ayam pun sekarang dah harga dah murah. Senang lagi lah RM hingga RM7.20. Sebelum ni kita tahu paling murah pun RM9.40. Kita nampak kesannya apabila pentadbiran yang di bawah Pik Mat kita Anwar Ibrahim. Kita tuan jangan lupa 12 bulan nanti sokonglah kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.